Terima kasih yang bahagia kepada Ustaz Nahmizi. Alhamdulillah telah pun selesai kita baru satu pusingan ya. Tadi di awal tadi kita sebut biasanya forum Al-Muqarrabin ini kerana dia adalah satu forum yang membincangkan perkara-perkara yang membawa kepada akrab dengan Tuhan dan rapat sama insan. Jadi kita biasa 20 pusingan tuan-tuan. Jadi biasanya kalau sebut 20 pusingan itu masing-masing dah gundah gulana dah. Ada yang ambil parking elok-elok dan sebagainya. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah kita tidak akan lebih daripada 2 pusingan. Cuma yang disebutkan 20 itu ialah kita berbalik kepada apa yang pernah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga dalam hadis kursi Allah SWT menceritakan al-hasanatu bi'asyari amthaliha. Satu kebajikan yang dilakukan Allah gandakan 10 kali ganda seumpamanya. Walaupun kita berbincangkan dalam forum Al-Muqarrabin kita pada malam ini dengan 2 pusingan, bermakna seakan-akan kita membincangkan halaqah ilmu kita ini, forum Al-Muqarrabin kita ini seperti 20 pusingan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, forum Al-Muqarrabin diteruskan bagi pusingan yang kedua, membincangkan tajuk kasih ke syurga, seperti mana yang telah diuraikan secara panjang lebar oleh kedua oleh kami bertiga pada malam ini, berkenaan dengan kepentingan kepada kita meletakkan kasih Nabi sallallahu alaihi wasallam itu duduk paling depan sekali, mengatasi segala kasih-kasih yang ada atau kekasih-kekasih yang ada. Bukan kata tak boleh kita mengasihi sesama makhluk ya, kita kasihkan isteri kita atau isteri-isteri kita, kita kasihkan anak-anak kita, kasihkan ibu bapa kita, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menduduki ranking yang pertama. Kalaulah tidak kita letak Nabi SAW duduk pada ranking yang pertama, nescaya di akhirat kelak tuan-tuan, seperti mana hadis yang kita sebut di awal tadi ya, yang bahawa Nabi SAW menceritakan anta ma'aman ahbabta, kamu akan bersama dengan orang yang kamu cintai di akhirat kelak. Siapa yang paling kamu cintai, itulah kamu akan bersama dengannya. Makanya kalau kita nak bersama dengan Nabi SAW, maka hendaklah kita meletakkan cinta Rasul itu mengatasi segala cinta yang ada di atas muka bumi ini. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, justru itu, apakah sekadar memadai kita meletakkan cinta Rasul semata-mata tanpa kita ada tindakan atau action? Ini juga persoalan timbul. Setengah orang tu diletakkan memanglah Nabi orang yang paling dicintai, tapi sudah barang tentu tuan-tuan, yang paling kita cintai itu apa saja kesukaannya, apa saja kegemarannya, apa saja yang sering dilakukan akan menjadi ikutan. Dan di sinilah yang sebenarnya merujuk kepada yang dikatakan sebagai cinta sejati kita kepada Nabi SAW. Makanya Nabi SAW tinggalkan kepada kita tuan-tuan satu perkara, ialah ajaran Islam yang diperintahkan oleh Allah SWT sebagai kepada Nabi kita itu sebagai Rasul Allah, sebagai utusan Allah yang padanya membawa risalah yang kita sebut sebagai risalah Islam. Maka Islam inilah yang kita nak amalkan dalam kehidupan kita. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tidak ada makna sekadar kita hanya bersyahadah semata-mata, tapi dalam pada masa sama tuan-tuan, apa saja ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita pinggirkan. Ya tuan-tuan, selama 13 tahun Nabi SAW berdakwah di Makkah Al-Mukarramah. Kemudian 10 tahun Nabi SAW menyampaikan Islam di bumi Madinah, menjadikan kesemuanya selama 23 tahun yang membawa kepada kesempurnaan dan lengkapnya ajaran Islam itu sendiri. Dan sudah barang tentu dalam masa tempoh 23 tahun ini tuan-tuan, banyak perkara yang perlu kita ambil perhatian. Kalau di zaman Nabi SAW berada di Makkah Al-Mukarramah, baginda Nabi SAW memperkukuhkan akidah, keimanan. Tuan-tuan, persoalan iman ya. Orang kita pada hari ini kadang-kadang dia cuba pisahkan ya, dia katakan tentang kalau iman semata-mata dia dipisahkan iman dan juga amal. Ada setengah tu dia kata iman saja sudah memadai, amalan ni kulit saja. Iman itulah yang dikatakan isi. Tuan-tuan, ada di kalangan manusia yang cuba bawa kepada pahaman yang
Rupanya dia hanya mengikut separuh daripada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memperkukuhkan akidah, iaitu keimanan di Makkah Al-Mukarramah. Sedangkan kalau kita lihat dalam sirah tuan-tuan, bahawasanya pensyariatan hukum hakam itu bermula ketika mana Nabi dah bersiap sedia untuk berhijrah ke Madinah. Sebab itu hukum-hukum syarak kebanyakannya duduk kepada di zaman Madinah. Ya, hukum-hukum yang berkaitan dengan puasa, zakat, haji dan sebagainya adalah ketika mana Nabi telah pun berhijrah ke Madinah. Cuma satu sahaja hukum hakam yang berkaitan dengan ibadah, kerana dia berhubung kait rapat dengan keimanan dan juga kehambaan kita, iaitu solat. Solat ini kita tahu ianya telah difardukan 2 tahun sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah Al-Munawwarah, iaitu ketika kira-kira selepas peristiwa kewafatan Khadijah binti Khuwailid, isteri kesayangan Nabi SAW. Kemudian selepas kewafatan Abu Talib, bapa saudara kesayangan Nabi SAW. Dan ketika itu digambarkan keadaan umat manusia atau umat Islam ketika itu tidak bertambah. Tak bertambah, lepas wafat saja Abu Talib tak bertambah orang masuk Islam. Maka ketika itu Nabi SAW mengorak langkah mengubah strategi dakwah kepada berdakwah ke penduduk-penduduk di Taif. Dan perkara yang sama diterima oleh Nabi SAW, ditolak mentah-mentah oleh penduduk Taif ketika itu. Baginda Nabi SAW pulang kembali ke Mekah, tuan-tuan, ya, dalam keadaan sangat sedih ketika itu, di mana seakan-akan ajaran Nabi ni Nabi risau takut terhenti begitu. Maka ketika itulah tidaklah berapa lama selepas itu, pada tanggal 27 Rejab, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di-Isra dan di-Mi'rajkan. Diperjalankan di malam hari daripada Makkah Al-Mukarramah ke Madinatul Munawwarah, ke Masjidil Aqsa, dan daripada Masjidil Aqsa itu Nabi di-Mi'rajkan, naik bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehinggalah ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa balik satu-satunya ibadah yang difardukan secara langsung diterima oleh Nabi melalui direct daripada Allah Subhanahu wa taala, iaitu ibadat solat. Kalau kita tengok ibadat-ibadat lain semuanya melalui perantaraan Jibril alaihissalam, ya. Haji turun ayat, ya. Zakat turun ayat, puasa turun ayat. Tetapi dalam bab solat ini Allah beri secara langsung. Dan kalau kita lihat tuan-tuan, bagaimana diletakkan solat itu satu perkara yang begitu besar dalam Islam. Sebab itu tuan-tuan, kita tidak heran kenapa ketika mana satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Nabi SAW menceritakan, inna awwala ma yuhasabun nasu bihi yaumal qiyamah min amalihimus salah. Sesungguhnya perkara pertama yang akan dihisab manusia itu pada hari kiamat daripada amalan-amalan mereka ialah solat, sembahyang. Sebab itu tuan-tuan, kita tengok sembahyang ini, dia punya kefarduan ni sangat luar biasa. Satu, diterima secara langsung. Yang kedua, yang kena buat hari-hari. Hari-hari tuan-tuan, 5 kali sehari kena buat. Berbanding puasa sebulan dalam setahun, zakat sekali dalam setahun, cukup haul, cukup nisab, wajib dilaksanakan. Haji sekali seumur hidup je. Tiba-tiba kena solat ni tuan-tuan, tiap-tiap hari kita kena buat 5 waktu sekali, sehari semalam. Menunjukkan bahawa disitulah yang disebut bahawasanya peranan solat yang Nabi SAW sentiasa memberi penekanan. Sehingga dalam satu hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, satu ketika tuan-tuan, ketika di Madinah, Nabi SAW lepas sembahyang Isyak tu, Nabi dapati tak ramai orang datang. Nabi pusing ke belakang. Nabi kata, apa? Aku rasa nak bakar saja rumah orang-orang yang tak datang sembahyang berjemaah. Tapi tak imam tak boleh buat begitulah, ya. Kalau tak imam kita buat begitu, nanya tuan-tuan, ya. Tak imam lepas main Isyak, dia kata dia pusing belakang, tak ramai orang datang malam ni, ya. Aku rasa nak bakar je rumah orang. Jangan tuan-tuan, ya. Itu dia jadi akta lain pula tuan-tuan. Nabi menyatakan itu menunjukkan betapa pentingnya mendirikan solat dan juga dilakukan berjamaah. Maka ketika itu tuan-tuan, satu orang sahabat, dia dengar kata Nabi SAW itu, iaitu Sayyidina Abdullah bin Maktum, ya. Dia dengar, dia ni sahabat yang matanya buta. Ketika itu dia pun datang tanya, ya Rasulullah, aku ni buta, apakah aku pun kena datang solat berjemaah juga? Nabi tengok Abdullah bin Maktum ni buta, ya, sebab dia nak datang ke Masjid Nabawi itu, dia terpaksa meredah, ya, lalu kot celah-celah kebun-kebun. Dan kita tahu tuan-tuan, zaman 1400 tahun dulu bukan serupa zaman kita sekarang ni. Lorong pun lurus, lampu jalan pun ada, ya. Kalau jalan seorang malam pun kita tak risau tuan-tuan. Zaman dulu gelap gelita.
hatta Masjid Nabawi pun gelap malam-malam hari tuan-tuan. Situ orang munafik tak datang sembahyang isyak dan subuh tuan-tuan. Maka kata Abdullah bin Maktum, boleh tak ya Rasulullah, aku kalau ada orang pimpin aku datang lah, tak ada orang pimpin kau negara nak datang. Nabi tengok Abdullah bin Maktum orang buta ni tuan-tuan, maka Nabi kata kamu tak apalah, kata Nabi SAW. Jadi Abdullah bin Maktum dapat lesen, dia kalau tak pergi sembahyang jemaah tak apa, dia baru paling saja Nabi kata nanti atas ma'un nida, apakah kamu dengar bunyi azan? Nabi tanya kepada Sayyidina Abdullah bin Maktum, dia kata aku dengar ya Rasulullah. Nabi kata kalau kamu dengar kamu datang solat bersama dengan kami. Tuan-tuan bayangkanlah betapa keutamaan mendirikan solat berjamaah sampai begitu sekali. Orang buta pun Nabi suruh datang. Agak-agak perumahan kita ni berapa ramai yang buta, ya, dalam carian kita lah tuan-tuan, rasanya rasa macam tak termasuk senarai tuan-tuan. Ni orang yang bermata, orang buta di sini saya ingat belah sana saja. Saya tu pun dah lama tak nampak tuan-tuan, yang dia lelaki suami isteri tu, yang apa nak kata buta sangat pun tidak, dia boleh berjalan tuan-tuan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, itu di solat. Sebab itu ketika mana awal kefarduan solat ini tuan-tuan, yang merupakan yang kalau dilihat dalam ayat yang lain Allah SWT menjelaskan, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri, sesungguhnya akulah Allah, tidak ada Tuhan melainkan aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah solat tanda kalian ingatkan aku. Solat tuan-tuan, dan inilah yang dipesan oleh Nabi SAW, sehingga Nabi menitik beratkan sangat perkara berkaitan dengan solat, sebab Nabi terima daripada Allah secara langsung, ya. Ketika mana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW turun daripada langit yang ketujuh sampai langit ke-6 bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa tanya, ma farada rabbuka ala ummatika ya Muhammad, apa yang Tuhanmu fardukan pada umatmu wahai Muhammad? Nabi kata khamsina salatan, semayang 50 waktu. Oh, Nabi Musa kata, irja' ila rabbika ya Muhammad, baliklah semula kepada Tuhanmu wahai Muhammad, fas'alhu takhfif, dan mintalah keringanan daripada Allah, fa inna ummataka la yutiquna dhalika, sesungguhnya umatmu tak mampu semayang yang 50 waktu itu. Ada hak mampu semayang 50 waktu ni tuan-tuan? Kita ni 5 waktu, ya? Kok ada hak mampu semayang 50? Kita sehari ada 24 jam, andai kata 25 jam lah sekalipun tuan-tuan, setiap setengah jam semayang, setengah jam semayang, setengah jam semayang. Guna gaya kita tuan-tuan, tak ada masa dah nak tengok bolanya, tak ada masa nak tengok gustinya, tak ada lah tuan-tuan. Kesimpulannya, pendek kata sejadah ni macam sekarang lah, bawa kulu kilik kelek lah tuan-tuan, ya. Baru cakap sekejap semayang, baru cakap sekejap semayang. Maghrib 10 kali, isyak 10 kali, subuh 10 kali, zuhur 10 kali, asar 10 kali, nak nyukupkan 50 waktu. Semuanya ada 170 rakaat. Gua ada gaya tuan-tuan. Tarawih kita bawa 8 tu pun dah berasa lain macam, Malam pertama bawa minyak atar, malam kedua dah bawa minyak angin dah, minyak UI, ya. Tuan-tuan, itu dia. Sebab itu cinta kita pada Nabi SAW tidak memadai dengan hanya sekadar lafaz semata-mata, tapi melaksanakan apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Dan yang paling besar tuan-tuan ialah yang Nabi beritahu kepada kita, solat. Inna awwala ma yuhasabun nasu bihi yaumal qiyamah min amalihimus solat. Perkara pertama yang akan dihisab manusia itu pada hari kiamat daripada semua amalan-amalan mereka ialah sembahyang. Sebab itu tuan-tuan, kita pada malam ini berforum dalam forum Al-Muqarrabin. Tujuan kita tuan-tuan akrab dengan Tuhan dan rapat sama insan. Di mana tuan-tuan? Masjidlah merupakan institusi yang dijadikan sebagai tempat untuk kita bersilaturahim, kita berbaik-baik sesama ahli qaryah ini tuan-tuan. Sebab itu Nabi SAW dalam peristiwa hijrah, Nabi sampai di Madinah, apa yang Nabi buat? 3 perkara yang Nabi asaskan. Pertama sekali, bina masjid. Yang kedua, mempersaudarakan antara Muhajirin dan juga Ansar. Dan yang ketiga ialah membentuk piagam Madinah. Ini 3 perkara ni tuan, asas. Bina masjid, dan di masjid itulah akhirnya menjadi tempat himpunan, ya, orang Muhajirin, orang Ansar, seluruh umat Islam yang ada ketika itu. Masjidlah menjadi institusi ketika itu tuan-tuan. Dan disitulah dia tempat penyebaran dakwah Islamiah dan segala tempat untuk merancang strategi dan sebagainya yang dilakukan di zaman Nabi SAW. Sebab itu kita alhamdulillah tuan-tuan, masjid kita ini, ya, saban hari kita lihat jemaah makin ramai. Kadang-kadang kita pun tak kenal daripada mana jemaah kita datang tuan-tuan. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan satu hari nanti tuan-tuan, boleh jadi masjid kita, ya, tak muat dah tuan-tuan.
Tambahan pula dengan penjarakan sekarang ni Ustaz, PU ya. Dengan penjarakan begini, mungkin satu ketika nanti kita dah tak muat dengan jemaah yang ada. Perumahan demi perumahan naik, tuan-tuan. Namun istiqamah kita dalam menegakkan ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW yang diasaskan terasnya duduk kepada apa? Solat. Sehingga apa, tuan-tuan? Nabi meletakkan as-salatu imaduddin. Sembahyang itu adalah tiang agama. Tiang agama. Bagaimana seorang itu boleh mengaku dirinya sebagai seorang Muslim dalam keadaan dia sendiri tidak mendirikan solat, ataupun dia sendiri punya solat pun lintang pukang, tuan-tuan. Kajian ini dilakukan oleh para penyelidik di negara kita Malaysia ni, tuan. Bahaya dah kita ni ya. Tak kurang daripada sekitar 80%, 75-80% tak sempurna solat 5 waktu sehari semalam. Tak sempurna, tuan-tuan. Ada haknya sembahyang Jumaat aja. Ini zaman kita berada di zaman pandemik COVID-19 ini, tuan-tuan. Dah ada mula orang buat alasan tak payah pergi semayang lah, kata dia. Tak pergi semayang pertama. Kalau dia semayang di rumah tahan lagi. Ini semayang terus tak semayang, tuan-tuan. Ya. Hari Jumaat berapa ramai orang tak peduli dah semayang bang. Tak malu, tanpa segan silu, kulu kilir. Kita dulu kalau tak pergi semayang pun kurang-kurangnya, tuan-tuan, kalau hari Jumaat ni nyorok lah. Ini tanpa segan silu, alasannya tak muat masjid, kata dia. Dia tanpa usaha, tuan-tuan muslimin muslimat rahmat Allah sekalian. Justru itu untuk membawa cinta kita ini kepada Nabi SAW yang bakal membawa ke syurga, risalah Nabi ini jangan kita tinggalkan. Risalah yang cukup sempurna, yang sangat-sangat sempurna ini, tuan-tuan, yang dibawa oleh Nabi SAW ini hendaklah kita amalkan. Justru itu muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, makanya dalam kita bermuhasabah, membuat check and balance kembali dalam ibadah yang kita lakukan ini, tuan-tuan, dibimbangi takut-takut, tuan-tuan, kita hanya sekadar sekelumit ataupun berada ibadatkan mulukut tepi gantang je ibadat kita. Kalau mungkin kalau dibandingkan dengan zaman Nabi SAW, kok sama tarah dengan orang munafik je, na'udzubillah, tuan-tuan, kok sama. Sebab orang munafik berdatang solat dengan Nabi SAW, duduk belakang Nabi lagi, tuan-tuan, tapi mereka hanya menzahirkan kononnya mereka itu beriman pada solat-solat yang cerah. Zuhur datang, asar datang, maghrib datang, isyak subuh mereka tak datang. Isyak subuh tak datang, tuan-tuan. Sebab apa? Gelap. Kita isyak terang, subuh kita terang, sebab kita lampu terang benderang. Tapi zaman Nabi SAW, tuan, mereka tak peduli benda itu, dan mereka tak datang. Sebab itu Allah SWT letak pahala isyak dan subuh ni paling besar. Kalau manusia tahu pahala isyak subuh ni, kata Nabi SAW, la'atuhuma walau habban, nescaya mereka sanggup datang pada dua solat ini sekalipun terpaksa merangkak. Besar, tuan-tuan. Kita sakit lutut sikit, kadang-kadang buat excuse, tak apalah, tak pergilah, sejak hari ni gayanya tak apa, sedap kaki nak berjalan. Orang tak mampu berjalan pun Nabi kata sanggup datang ke masjid. Pasal apa? Kerana nakkan ganjaran yang ada pada isyak dan subuh ini. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi begitulah ya, apa yang kita nak bincangkan pada malam ini berkenaan dengan cinta yang membawa ke syurga ini, tuan-tuan. Mudah-mudahan memberikan tolak bersempena dengan bulan kelahiran agung junjungan besar Nabi kita Muhammad SAW ini, tuan-tuan. Kita pun berforum dalam forum Al-Muqarrabin dengan tema atau tagline-nya Muqarrabin ini, tuan-tuan, tak boleh lari daripada akrab dengan Tuhan, rapat sama insan. Jadi untuk itu saya serahkan kepada panel kita yang seterusnya, kepada Ustaz Hamdan, untuk menyambung bicara wara kita pada malam ini. Silakan Ustaz. Tuan-tuan hadirin muslimin muslimat dan muslimin, ayo okey lagi kan? Kita sambung sikit lagi lah, nak cukupkan 1 jam untuk siaran tu. Jadi kalau kita tengok bagaimana Ustaz Syukri sebut tadi, soal solat merupakan satu intipati sebagai kualiti nilai kita. Maknanya kalau kita hidup di alam dunia tu semayang tu sempurna, mana sempurnalah hubungan kita Allah Ta'ala. Lepas tu kalau tengok bagaimana manusia ni, Allah jelaskan bila kita lakukan solat ni, semayang ni, dan semayang ni bukan apa, tuan-tuan, semayang ni merupakan satu titik tolak. Dia macam radar lah, radar kita dengan Allah Ta'ala. Macam kalau tengok kapal terbang hilang dulu kan, kapal terbang hilang dulu sebab apa? Dia hilang punca radar dia. Bila hati manusia radar dengan Allah hilang, maka dia akan hilang punca. Maka bila hilang punca, jangan haraplah dapat syurga. Yang ni Allah sebut apa? Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha
walahum a'yun la yubsiruna biha walahum azanu la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Allah Ta'ala gambarkan bagaimana manusia Allah jadikan kebanyakan penghuni. Maksudnya gambaran yang kita kena fikir dan renung tuan, bila Allah sebut kebanyakan penghuni neraka Jahannam, maknanya kalau dah masuk neraka dia tak masuk surga dah. Siapa mereka ni? Terdiri daripada jin dan manusia. Siapa manusia ni? Manusia Allah berikan hati. Ni hati ni radar dia hilang. Makna puncanya man tarakas solat muta'amidan faqad kafara jahra. Siapa yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja, maka orang ni akan tergolong dalam kafir nyata. Na'udzubillah min zalik. Lepas tu tuan kita tengok walaupun para ulama bincang bagaimana penafian kita solat tu, sama ada menafikan perintah solat tu ataupun malas nak sembahyang, dibincang halus. Nak membayangkan antaranya bagaimana hati kita. Bila hati kita kontak kita dengan Allah betul, tuan-tuan insya-Allah banyak betulnya. Tapi kalau manusia tu dengan Allah tak betul, bila dia tak betul dengan Allah, bagaimana datang rasa kasih kepada Nabi Muhammad SAW. Sebab tu Allah Ta'ala sebut, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakanlah Muhammad, sekiranya kamu cintakan Allah, maka antara asas di mana? Fattabi'uni. Kena ikut cara Nabi. Kalau kita bandingkan sahabat, kita ambil contoh Sayyidina Umar tadi, Ustaz Mizi bawa cerita Sayyidina Umar. Dan antara tokoh yang paling termasyhur kecintaan kasih sayang pada Nabi siapa? Abu Bakar kan. Seorang sahabat Nabi, bukan sekadar sahabat, pak mentua Nabi. Dan bayangkan dia sahabat, dia pak mentua Nabi, tuan, orang yang sangat istimewa. Dan sehingga di hari ketika Allah Ta'ala takdirkan waktu Nabi mensyahadahkan atau mengajar syahadah kepada pak dia, ayah dia, iaitu Abu Qafah. Dan ketika itu dia ni seorang buta dan janggutnya putih, orang tua dah. Tapi bila Nabi mensyahadahkan, ketika Nabi bai'ah pegang tangan tu, Abu Bakar menangis. Bila Abu Bakar menangis, Rasul tanya, kenapa kau menangis Abu Bakar? Abu Bakar kata, alangkah bahagianya, gembiranya aku. Bukan maksud tak gembira ayah dia yang Nabi syahadahkan, tapi dia rasa lebih gembira, lebih seronok kalaulah tangan yang Nabi pegang itu, yang peluk Islam itu, ialah pak saudara Nabi yang Nabi sangat-sangat mengharapkan, yang nama Abu Talib. Tapi Abu Talib walaupun dah Nabi usahakan, tapi Allah takdirkan tak dapat untuk Allah tak kurniakan hidayah untuk dia. Nak menunjukkan bagaimana seorang anak walaupun ayah dalam Islam, tapi dia menangis depan Rasulullah. Kenapa? Dia rasa kalaulah lelaki itu yang disyahadahkan Rasulullah tu sahabat pak saudara Nabi, tentu dia lebih gembira daripada Nabi mensyahadahkan ayah. Dia gembira juga ayah dia. Nak membayangkan cinta, kan cinta kat Nabi ni kerana dapat agama, hati tu berubah daripada yang tak beriman ke beriman, suatu benda yang sangat besar, tuan-tuan. Begitu kita hari ni, tuan-tuan, cuba bayangkan. Dari dulu kita hidup caca marba, tak kenal ujung pangkai, hidup tak semayang, tikau semayang, tak peduli. Kita kira hak kita lah kan. Tapi bila Allah Ta'ala terbalikkan hati kita, Allah campakkan hidayah, Allah sedarkan kita kehidupan kita dunia ni, kita ada kehidupan akhirat, kita mengharapkan rahmat Allah, kita hendakkan syurga Allah, tengok Allah jalurkan hidup kita, tengok pandang balik anak Allah Akbar. Kalau boleh, sampai kat orang cerita, kalau boleh Ustaz, saya ni pandang anak-anak ni, kalau boleh anak tu masuk balik dalam perut mak ni, nak suruh masuk semula. Lahir balik, biar kita ajar dia, biar ayah ni lah yang mengazankan dia, biar kita ajar syahadah dia, biar kita ajar agama, kita didik diri dia jadi manusia. Tapi dia tak boleh patah balik, tuan. Begitu isteri kita yang dulu sepanjang masa mendedang aurat, tuan, sampai hari ni degil, tak babe, tak mau dengar. Tapi cuba bayangkan, bila kita dah dekat dengan agama, rasa agama lah suatu yang mengajar, membimbing, mendidik kita untuk mendapat rahmat dan kasih Allah Ta'ala. Lalu ketika itu, tuan, kita nampak bahawa banyak benda, kelowongan, kekosongan, dan akhirnya kita akan kembali melihat diri kita. Allah, ruginya hidup kita sepanjang masa ni. Ruginya kenapa? Tengok gagalnya kita menghayati, memahami, supaya kita dapat berada sesana, beriman, melaksanakan apa yang dibawa oleh baginda Nabi SAW. Ini bermuncul hati. Sebab tu bila hati tak boleh memahami kebesaran Allah, tak dapat rasa kewujudan diri sebagai hamba Allah, tak dapat bersyukur dengan nikmat Allah, ni something wrong somewhere, tuan. Bukan sekadar hati, Allah kurniakan mata ni, tengok mata kita, melihat nikmat yang ada. Seluruh yang ada di alam, tuan, kalau kita sedarlah, tak ada apa kita ni. Nak dibandingkan kita dengan makhluk lain, Allah bandingkan kehebatan manusia. Tapi ingat, dalam kehebatan manusia ni, walaupun kita darjat tinggi mana sekalipun, tapi Allah boleh jatuhkan martabat kita, summa radatna wa asfala safilin. Tapi Allah berikan isti'na, pengecualian siapa? Illal ladzina amanu wa amilu solihat. Ni dua jenis je.
Dua kelompok manusia. Bila Allah jatuhkan boleh hak Allah Ta'ala. Itu kita tak dapat nak elak tuan. Tapi kalau kita termasuk golongan beriman dengan apa yang Nabi bawa, mengamalkan apa yang Nabi suruh, Allahu Akbar tuan, ya selamat dah. Tapi yang tu Ustaz sebut tu ni, antara perkara yang paling utama Rasulullah sebut tuan, antara yang perlu kita ingat, aku tinggalkan pada kamu taraktu fikum amrain. Aku tinggal pada dua perkara. Kalau kamu pegang kepada keduanya, lan tadillu abada, kamu tak akan sesat. Lepas tu hari ni tuan terpandang sekitar kita. Bagaimana kerja-kerja musuh Islam. Saya pun tak tahulah bila tengok pandemik COVID-19 ni. Apakah ini satu agenda Yahudi, Dajjal ke Allah Alam. Kita kena lari pada pelaksanaan sunnah Nabi yang sepatutnya rapatkan saf. Dan tengok, kita pun hari ini mungkin kita terlalu dah ikut SOP Kementerian Kesihatan, kita ikut. Cuba kita try pula ikut SOP Islam. Mana pakar-pakar Islam mengkaji balik betapa kelebihan faradu ilallahi wa rasulih. Mana kita kembali melihat bagaimana petunjuk Allah dan petunjuk Rasul. Amalkan balik apa yang Allah suruh dan perintah Rasulullah, dan kita mengambil wuduk, pastikan kita terimalah soal nak masuk, pastikan kita bersih, kebersihan, sihat, dan cuma kita rapatkan saf. Mungkin dari bermula pada 5 saf pertama. Ahli jemaah regular yang betul sihat, pastikan saf ni dia rapat. Dan cantuman itu mungkin akan menyebabkan Allah Ta'ala pelihara kita daripada perkara-perkara yang. Tapi kalau kita dah renggang, makin hati renggang, orang renggang pada masjid, renggang Allah Ta'ala, dan akhir tuan hati kita renggang untuk dapat syurga Allah Ta'ala. Bila ini jadi, tuan-tuan, ini nampak kita hari ini mungkin tak perasan dengan hubungan antara sesama kita pun dah mula nak salam, dah tak angkat tangan, tak andak dah. Bertegur pun tak beria dah. Rupanya ini menunjukkan betapa Allah tarik satu nikmat. Sebab tu tanda-tanda bila Allah cabut keberkatan hidup, antaranya Allah Ta'ala tarik daripada rahmat apa yang kita usahakan. Kita mungkin dari rezeki yang terdapat, kadang-kadang rezeki tak berkat. Mungkin kesalahan-kesilapan kita. Dan ini Allah datangkan bala. Mungkin satu hari ketika dulu, mungkin tuan-tuan tengok bagaimana seorang gadis, seorang lelaki bergadis pergi mengerjakan umrah. Tak? Dia mengerjakan umrah, dia kata tak ada apa-apa, relax. Umrah kaji tu. Umrah. Dan dia boleh main pula dengan kumpulan dia. Tuan-tuan, besar kemungkinan bila kita tengok, kita persendakan balhum fi syakkin yal'abun, bila kita main-main dan syak dengan perintah Allah, main-main dengan perintah Allah, maka Allah turunkan balak kan, tengok bagaimana. Dan mungkin satu dua, tapi kalau Allah turun balak, yaghshan nas, ia akan meliputi seluruh manusia. Nak membayangkan di saat ketika orang persenda gurau hukum Allah, orang baik-baik tak mau cegah perkara mungkar, lantaklah jadi apa pun, bila orang baik tak lakukan tanggungjawab yang dikatakan Allah Ta'ala meletakkan satu asas, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Makna tugas besar kita pun tuan, menyambung risalah perjuangan para nabi rasul, bina manusia, bimbing manusia, ajak manusia kepada kebaikan. Tapi kalau kerja-kerja ini dah tak buat tuan, itu lantak orang jatuh agama lah uruskan. Wa tanhauna 'anil munkar, kerja mencegah kemungkaran. Kalau kita dah tak ada kisah soal munkar, man minkum ra'a munkaran falyughayyir bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa zalika adhful iman. Maksudnya bila sampai peringkat nampak kemungkaran, tak ada lantaklah. Peduli apa kita? Bila kita rasa nak jaga diri kita semata-mata tuan, maka saat ini tengok Allah akan turun ujian-ujian, dan akhirnya ujian ini akan menyebabkan kerenggangan, dan akhirnya tuan, saya sebut tadi, sebagaimana Ustaz Syuk sebut, bila masjid dah mula menjadi tempat yang jauh di hati manusia. Kita tengok bila berlakunya COVID-19 ni, pandemik ni tuan, biasa contohlah di masjid, budak-budak, kanak-kanak tak boleh masuk sekolah, tak masuk masjid. Padahal tuan-tuan, di sekolah dia pergi. Jadi sekolah tak tutup, pusat beli belah tak tutup, tapi masjid, kelang kabut cepat nak tutup. Nak menunjukkan tuan-tuan, kita hari ni bila soal berkaitan dengan urusan agama, kita sangat-sangat sensitif. Kenapa? Alasan tak mau ada kluster masjid, kan? Yang akan menjadi punca penyebaran virus tersebut. Kadang-kadang kita tak berlaku adil dengan Allah Ta'ala, kan? Tak berlaku adil. Maksudnya bila hati kita rasa bahawa hidup di alam dunia tak ada pergantungan, tak ada rahmat Allah Ta'ala, tak suka dengan tempat ibadah, dan kadang-kadang kita merasakan bahawa bila melaksanakan satu ibadah ikut sesuatu yang biasa-biasa je. Dan tuan-tuan, sebab tu kadang-kadang kenapa kita renung balik antara punca bila kita mendatangkan berdoa, Allah tak makbulkan doa kita. Kerana ada asbab tadi. Yang pertama, di kalangan kita yang mempersendakan hukum dan perintah Allah Ta'ala.
Yang kedua, mungkin sifat yang Ustaz sebut tadi. Bila nampak peratus orang meninggal semayang, semayang ni satu benda bukan satu benda penting bagi hidup mereka. Dia sebagai satu yang sebagai penyendal, sebagai satu apa? Satu benda yang tak ada manfaat. Apatah lagi tuan-tuan, bila orang semayang dengan tak semayang pun sama je. Hak kaya, kaya juga. Saya cerita satu pengalaman tuan-tuan, mungkin kongsi sikit lah. Apabila seorang kaya, orang kaya naik kereta ni, dengan driver dia. Pemandu dia, kebetulan masa tu dia pasang radio. Kan, dalam kereta pasang radio. Radio kebetulan adalah ustaz berceramah. Soal berkaitan dengan menginfakkan harta. Dengan infak harta ni akan menyebabkan kebahagiaan dan memberikan kebaikan kepada kehidupan. Bila cakap-cakap gitu, dia kata, bos ni ataupun orang kaya cakap, ni tak ada hal lah, semua nak cari duit orang, nak minta duit orang. Sedangkan orang berusaha, dia malah bekerja. Kan, itu pandangan dia. Kemudian driver ni mandu dia, macam mana nak ubah pemikiran? Kalau cakap panjang kan, jadi marah kan. Cakap kasar, dia kata macam ni, bos biasa pergi ke luar negara ke? Dia kata biasa. Kalau bos pergi ke US, kita pakai mata wang apa? Kalau pergi Jepun, mata wang apa? Kan? Lepas tu boleh ke kita bawa mata wang Malaysia ke nak beli sana? Mana boleh, mesti buang sana. Dan dia cuba kaitkan pemikiran bos tadi, begitulah kita ni bos. Esok kalau nak akhirat nanti, kita tak boleh bawa mata wang kita ni. Kena tukar mata wang akhirat sana. Iaitu dengan amal, kebajikan, kebaikan yang kita lakukan, itulah yang akan laku di sisi Allah Ta'ala. Rupanya bila dibawa, tuan baru terfikir. Soal berkaitan kadang-kadang tuan kita hari ini terlalu menjadikan dunia sebagai satu benda yang sangat kita kejar. Sehingga Nabi menyebut, Iza azzamat ummati dunya yuzi'at min nabtul Islam. Bila umatku mengagung dan membesarkan dunia, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan merentap kehebatan Islam dari hati dan dada mereka. Bila agama ni tak menjadi satu benda yang sangat dominan dalam kehidupan tuan, kita rasa benda lain penting, tengoklah terus mayang tak kisah. Bak zakat ni ikutlah. Lepas tu kita menipu dalam timbangan. Tuan-tuan tengok bagaimana penipuan yang tanda perkara-perkara akhir zaman ni. Kita gunakan ruang kesempatan, kita nak melobi persen-persen. Semua ni ada berkaitan dengan penipuan dalam mencari sumber harta. Dan cuba bayangkan tuan, kalau inilah perangai tingkah laku yang kita lakukan disebabkan kita hendakkan dunia, kejarkan dunia, tak tengok yang halal haram dan perkara yang berkaitan larangan Allah Ta'ala dan perkara-perkara yang melobi dan membunuh, menzalimi orang lain, tuan-tuan, punca utama mungkin Allah datangkan bencana ni, ujian ini untuk apa? Untuk kita merenung melihat diri kita. Bahawa sesungguhnya kita nak balik menemui Allah Ta'ala, tuan. Bila nak balik jumpa Allah, agak-agak benda yang kita nak bawa. Melainkan kita kembali melihat apa yang diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyakkan istighfar, kita banyakkan taubat, minta keampunan, terutama dosa-dosa kita dengan orang yang menjadi penghalang untuk kita mendapat syurga Allah. Marilah tuan-tuan, dan kesempatan usia yang ada di penghujung usia kita, berbaki yang umur yang berbaki, maka cuba kita buat audit. Audit balik tentang amalan kita, audit tentang diri kita, audit tentang harta kita, audit semuanya sekali. Dan insya-Allah bila kita buat audit betul tuan, kita tahu di mana silap kita. Insya-Allah dengan sebab kesilapan kita kembali kepada mengamalkan ajaran yang diajar oleh baginda Nabi SAW. Insya-Allah satu hari nanti kita melihat hidup ni, pendengaran kita seluruhnya, dia akan mendorong kekuatan kita untuk mendapat nikmat. Dan satu hari nanti insya-Allah kita akan dipersilakan memasuki surga Allah Ta'ala. Sekali itu tuan, dan serah kepada yang bagi Ustaz Namizi lah untuk menutup dan merumuskan forum pada malam ini. Silakan Ustaz. Terima kasih kepada kedua-dua ahli panel, sahabat panel, tuan-tuan dan puan-puan Allah sekalian. Ini pusing yang ke-20 lah tadi. Ini tuan-tuan sekalian sebagai suatu binding ya, penutup ya, yang telah dijelaskan banyak perkara ya. Dalam dua pusingan ini kita masih lagi atas landasan di penghujung ini. Kita nak sampai ke destinasi mana kita nak bawa kita ni? Ke syurga kan. Kasih cinta para Nabi, syariat petunjuk yang Nabi tinggalkan untuk kita ya, sama dalam amal ma'ruf nahi mungkar. Apa yang perlu kita buat, peranan kita, apa yang perlu kita tinggalkan. Tuan-tuan sekalian, seperkara lagi ya, bila kita cerita tentang syurga, tadi dah habis cerita tentang dunia dah ni. Apa peranan kita dalam cinta Nabi ya? Mempertahankan syariat Nabi, hubungan kita dengan Allah di syurga nanti. Siapa nak berjiran dengan Nabi tuan-tuan? Semua orang nak berjiran dengan Nabi kan? Kita berjiran dengan artis berselok sangat dah. Kadang-kadang bukan kita, anak kita tahu anak kau yang suluk tu duduk kat KL tu.
Rumah dia hitam. Selang 2 pintu dengan rumah artis hitam. Artis yang terkenal baru ni contoh kan. Sebelah Siti Nurhaliza ke, sebaris dengan Nilopa ke, tak kira lah. Oh, bukan kita berjiran, anak kita. Itu pun mengepak sangat dah. Betul tak? Itu baru dengan manusia biasa. Kita nak berjiran dengan Nabi. Masuk syurga tu hebat dah. Masuk syurga tu hebat. Selamat daripada neraka, satu nikmat besar. Tak masuk syurga pun tak apa. Janji jangan masuk neraka. Selamat daripada syurga, masuk apa dia selamat daripada neraka. Ya. Selamat daripada api neraka, masuk pula syurga. Double. Bonus lah. 2 kejayaan bagi kita. Tapi kejayaan, ya, antara yang paling hebat, selamat pada neraka Allah, masuk pula syurga, berjiran dengan Nabi SAW. Takut esok masuk syurga, kita duduk tingkat bawah. Rasulullah syurga hak paling tinggi. Dekat ke jauh dengan Nabi? Jauh. Dapat syurga tu hebat dah. Tapi kita jauh dengan Nabi dalam syurga. Itu belum cerita hak neraka lagi lah. Sayuk. Masuk syurga, ya. Barangkali sama level syurga dengan Nabi, tapi jauh juga lagi, berselang pula lagi. Ini orang yang duduk berkeliling, berjiran rapat dengan Nabi. Siapa nak berjiran dengan Nabi? Nabi ajar kita satu benda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim pun diriwayat hadis. Ana, kata Rasulullah SAW, wa kafilul yatimi fil jannati hakadha wa asyara bis subabati wal wusta. Aku, kata Nabi SAW, dan orang yang tolong, jana, jaga, bantu anak-anak yatim seperti 2 jari ni. Seperti ini, kata Rasulullah. Perawi hadis tadi kata apa? Dan Nabi mengisyaratkan, dia menunjukkan 2 jari ni, jari tengah dan juga jari telunjuk. Berjirat dalam 2 begini. Allahu Akbar. Tuan-tuan sekalian, kita ada anak yatim kan dalam kehidupan kita, ahli keluarga kita, masyarakat kampung sekitar kita. Sini ada rumah anak yatim satu kan? Rumah anak yatim Permata Kauthar. Agak-agak bila hari ngelah ni tuan-tuan kita berjenguk rumah anak yatim Permata Kauthar dalam taman kita sendiri. Bila paling last kita bantu bercara cakna ke anak yatim ni dalam hidup kita, bila yang paling last sekali. Kita barangkali tak mampu nak jaga anak yatim buat masuk dalam keluarga kita. Sibuk. Kita kerja, rumah kita kerja kan. Nak kalau anak-anak lagi, nak menambah menjaga anak yatim pula, payah. Kita barangkali dengan kesibukan cara budaya hidup kita tak mampu nak mengurus rumah anak yatim. Kita kan nak balik kampung kan payah. Nak mengurus bisnes kita ke Kulu Kile travel kan, lock pula kan anak yatim ni kan lapar pula siapa nak bercaranya. Okay. Tapi ada golongan yang tuan-tuan, mereka korbankan hidup mereka. Mereka korbankan harta dia. Dia ada rumah sini, alhamdulillah tuan-tuan. Moga tuan rumah besok dapat berjiran dengan Nabi. Ya. Diwakafkan rumahnya. Ke sewa sini tak? Wakaf. Wakaf, alhamdulillah. Diwakafkan. Kemudian ada pula sesaudara kita yang mewakafkan diri dia. Ya. Sini apa? Abang Mahdi kita kan. Dan petugas-petugasnya mereka jaga anak-anak yatim ni. Kita bebas mengurus hidup kita. Kemana saja kita nak pergi. Dan dia mengurus anak-anak yatim ini. Tentu bantulah. Siapa ada berah lebih, hantar. Duit BAP, biaya. Biar berebut orang sini. Kau cok dah. Setahun ni kau nak bayar BAP dia. Biaya je jangan usik. Kau ada cok dah. Duit gaji penyelia ni berapa? Belanja sekolah dia orang berapa? Utilitinya berapa? Kos transportation berapa nak ngangkut budak pergi sekolah, balik sekolah? Apa keperluan mereka? Kita bantu tuan-tuan. Kalau patut jual kipas gasi kita ni, kita jual. Sebaiknya ada banyak klinik ni. Ya? Beli ke kereta kenderaan apa transportation yang agak sempurna. Yang ada berapa seater, berapa ni banyak itu biar senang sekali nak apa hangkut nak arung ke mana program semua kan. Gitu. Biar kita kata pengurusan anak yatim, image pengurusan dia di tempat kita ni yang terbaik dalam negeri Pahang. Sedih tuan-tuan kalau kita, Masya Allah, rumah kita hebat, kenderaan kita hebat, bisnes kita, orang kata duduk mana? Oh, duduk kat bukit ini, duduk kat sini.
Tapi bagaimana keadaan anak-anak yatim, permata hati Nabi ni? Kadang-kadang berkerok, JK dah. Mengurus, mana nak cari duit ni dah. Ya. Nak bayar bil 3 bulan tertunggak. Mana nak cari duit ni, tayar bank dia memang dah keluar dawat dah. Dah mengempar dia lemak dah. Mana lah apa nak modal. Tuan-tuan sekalian, siapa ada rezeki lebih dan kita pun tak tahu mati bila, entah kau mati malam ni tak ada pula nak bagi koma nak yatim dah. Ya, bersegeralah buat. Bersegera. Peruntukkan sebahagian pada rezeki yang Tuhan bagi ni. Siapa yang kerja kerajaan dapat pula 600 ni. Kalau suami isteri 1,200. Habislah dah duit kau rugi betul dengar apa mana ni kan dah. Siapa hak dah pencing tuan-tuan, komitmen dah tak ada dah, anak semua berjaya belaka dah. Rumah dah habis bayar, tak ada benda dah. Kereta pun dah dapat, kena pula jabatan kerajaan, grade tinggi. Main grade jusa ke atas, tak ada benda lah. Kereta tu sapu ke dia je lah. Bayar tak ke berapa ribu je. Betul tak? Dah berhutang, tak ada benda tak ada. Makan pula pencing, dapat pula apa golden handshake. GCR, gantian macam tu. Dapat pula apa ni? Tuan-tuan, sumbanglah. Bukan suruh bagi semang. Ya tak? Bukan sampai tak tinggal. Pernah tinggal. Punya dah masuk cawat. Tak tinggal dah. Bagilah jumlah iman. Lagi banyak, lagi bagus. Tuan-tuan. Ustaz Hamdan. Dia kalau ikut, lambat lagi pencet ni. Ya tak? Tapi dia sanggup berhenti. Sebab nak nguruskan rumah. Rasa setakat ni saya bersama dengan Ustaz Hamdan dengan 10 tahun lebih ni. Rasanya dekat 10 dah rumah anak yatim dengan tahfiz diasaskan. Untuk melahirkan anak-anak apa ni yatim dan juga fakir miskin, saudara baru kita yang hafiz Quran. Buka rumah sahabat Muqarrabin di Muazzah. Buka rumah anak yatim kami Patih Insyirah 10 tahun dah dekat Sungai Isah. Ya, bantu peringkat awal dulu penubuhan Permata Kauthar. Ya, dengan sahabat Saman. Kemudian apa Darul Fatihah. Kemudian apa ni Mahat Tahfiz Imam Malik dilancang. Kemudian apa ni mana lagi Ustaz? Banyak lagi. Ya. Patut dia dapat tokoh anugerah apa ni? Hijrah, mahijrah, Komodo Rasul. Banyak sangat dah. Jadi asas dari tubuh. Tapi dia buat kerja senyap. Tidaklah nak gimbal dia orang besar ke tidak lama. Dia jadi pengarah jabatan agamanya. Inovasi banyak buat dah. Tapi kenapa kita buat begini ni? Biarlah manusia tak tahu. Sebab kita nak berjiran dengan Nabi SAW. Tuan-tuan bagi 10,000, 50,000, 100,000 tak apa senyap-senyap. Lalu depan rumah anak yatim. Ya snap gambar apa nombor akaun dah. Senyap-senyap je. Masuk akaun. Tak ada siapa tahu. Tak boleh. Biar manusia tak tahu. Allah tahu. Inilah orang yang dapat bernaung di bawah arasy Allah. Wa man tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Ya, orang yang bersedekah beri satu sumbangan. Maka disembunyikan. Dia tak cerita ke orang. Senyap. Hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Sehingga seolah-olah tangan kiri ni tak tahu apa yang disedekah oleh tangan kanan. Mana hak batang tubuh satu ni pun tak tahu. Apatah lagi orang sebelah. Isteri dia pun tak tahu. Siapa-siapa pun tak tahu. Friendship apa ni dalam Facebook dia hak 5,000 orang tu pun tak tahu. Tuan-tuan, ini orang dapat berlindung di bawah arasy Allah. Bantu pula siapa tadi? Bantu anak yatim, ya Allah ya Tuhanku. Bantu sepanjang masa istiqamah pula, ya Allah. Ada sahabat di timbalan pengarah penjara. Ya, dalam negeri Pahang tapi dah pindah dah. Lama saya tak jumpa. Tapi rupa setiap bulan dia akan masukkan 100 automatik potong pada gaji dia. Dia bila masuk ke akaun rumah anak yatim, mesej apa ni Selcom akan hantar ke akaun saya. Ya, tu beritahu 100 sudah masuk. Setiap bulan. Saya ingat lama dulu, lebih per 5-6 tahun. Dia bagi dia kata sikit sangat 100 tu. Ada siapa ke sini gaji 10,000, 15,000 sebulan ada sini? 20-30 ribu dalam bank account dia berapa ni saham koperasi di sana 10 ribu sana 100 ribu sini sejuta ada tak sini culur lah sikit sejuta ada bagi kamu nak menyiapkan komplek rumah anak yatim Insyirah yang terbaru di Gambang dah buat dah satu surah dia sebiji kalau tuan-tuan siapa pernah pergi Al-Aqsa Palestin sebiji macam apa ni masjid yang Kubah Kuning tu. Ada tasik semua tengah bangun ke landscape. Ya, tengah buat apa bangunan untuk apa ni untuk anak yatim apa dengan tahfiz besok. Tempat belajar dengan asrama dia. Tu tempat solat tu pun sorak tu pun tak siap lagi. Barang siapa yang membina satu rumah Allah, membana lillah masjid kan. Barang siapa membina satu masjid, Allah Taala akan bina untuk dia satu rumah istana dalam syurga kelak. Siapa nak bina istana? Ya dalam syurga, mari bersama kami.
Kau tak ada ambil untung, tak ada. Tak ada ambil persen, tak ada. Terus kita ke sana. Kalau 100,000 tuan-tuan bagi, 100,000 terus masuk situ. Siapa nak bantu anak yatim ni? Setiap pagi kita pergi sebelum pergi masjid tu buat satu tabung. Masuk RM1, kan. Ini RM1, ini RM1. Cukup sebulan ada RM30 tabung ni, RM30 tabung ni. RM30 ni hantar ke Masjid Tariq bin Ziyad. Kan? Untuk program bayar api air kan. Besar pahala kita bayar api, elektrik, kita bayar air untuk orang berwuduk menyembah Allah, kita bayar sumber elektrik utility untuk bagi cahaya bagi orang yang membaca Quran, duduk dalam majlis ilmu, orang yang solat menyembah Allah. Besar pahala tuan-tuan. Satu tabung lagi RM30, hantar ke Mata Kautsar. Itu baru RM1 sehari. Kalau 100 sehari, 3,000 sebulan. Amor, tak ada mana lah ya. Abang Mahdi kita, lega dia dah. Ni senang kau nak ngurus anak-anak yatim ni. Alhamdulillah tuan-tuan. Kita nak mereka berjaya. Dan mereka lah sebagai penyebab kita berjiran dengan Nabi SAW. Kami ada satu anak yatim tu, start pada sekolah rendah. Mula meninggal ayah. Lepas tu meninggal pula apak dia. Tapi dia telah habis menghafaz Quran 30 juzuk. Anak yatim perempuan ni. Di Mahat Tafiq Tanjung Lumpur, tahun ni ambil SPM. Doakanlah dia jadi manusia berjaya. Dan inilah saham kita bersama untuk kita menjadi jiran kepada Nabi SAW. Di mana? Di dalam syurga kelak. Biarlah orang kata kami penunggang agama. Memang kami gunakan agama. Ya, hadis-hadis Nabi untuk mengajak semua sekali tuan-tuan. Kita masuk syurga dan berjiran dengan Nabi SAW. Ayo okey? Allah. Tuan-tuan dah. Alhamdulillah hebat ya. Orang Masjid Tariq bin Ziyad ni orang hebat-hebat belaka. Ya, moga-moga Allah rahmati kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana jam'an hadza jam'an marhuma ya Allah. Didikatlah perhimpunan kami pada malam ini, perhimpunan yang Engkau rahmati kami ya Allah dengan belas kasihan-Mu. Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Perpisahan kami selepas ini ya Allah, perpisahan Engkau pelihara kami daripada bala, bencana, musibah, wabak, penyakit, perpecahan dan persekitaan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa ma yuqarribuna ilaiha min qawlin aw fi'lin aw amal. Ya Allah, kami mohon redha dan syurga-Mu dan apa-apa yang boleh menghampirkan kami kepada redha dan syurga-Mu daripada kata-kata, perbuatan dan amal. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kami mohon berlindung dengan-Mu ya Allah daripada murka dan neraka-Mu. Wa ma yuqarribuna ilaiha min qawlin aw fi'lin aw amal. Dan apa-apa yang boleh menghampirkan kami kepada murka dan neraka-Mu daripada kata-kata, perbuatan dan amal. Ya Allah, lindungi kami ya Allah daripada wabak, penyakit, bala, bencana dan musibah. Allahumma aslih umurana wa aslih umural muslimin. Ya Allah, perelokkanlah segala urusan kami dan urusan kaum muslimin. Wansurna 'alal qaumil kafirin wal munafiqin wad dhallin. Dan berilah kami kemenangan ya Allah ke atas orang-orang kafir, orang-orang munafik dan orang-orang yang sesat. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah beri kami segala kebaikan di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan segala kebaikan di akhirat ya Allah. Wa qina adzaban nar, selamatkanlah kami daripada api neraka-Mu ya Allah. Wa adkhil jannata ma'al abrar, ya Allah masukkanlah kami ke dalam syurga bersama orang-orang saleh, orang yang baik-baik ya Allah. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Sekian tuan-tuan daripada kami ketiga-tiga ahli panel. Ya, moga-moga ya, menjadi asbab kepada kita dengan majlis ilmu ni untuk kita rapat ya dengan Tuhan, akrab sesama insan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.